Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk saudara semua. Apa khabar? Saudara Mizi. Waalaikumsalam Mizi. Apa khabar? Sihat Uh, ada masalah pula saya punya Instagram ni. Macam mana pula ni? Saudara Fui, how are you? Saudara Aziz. Saudara Aidino, apa khabar saudara? Saudara Samsul Anwar. Saudara Hafiz Amin, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Zazaz, saudara Wan Ismail, apa khabar Wan? Semoga sihat. Saudara Sam Mesol, Ruby Dim, apa khabar Bi? Semoga bahagia bersama pasangan. Nur Azwa, Waalaikumsalam. Manca Duau, saudara Abdul Malik Ali, Kuih Seroh, Herman is watching, terima kasih. Saudara Aziz, how are you? Kamal Awang. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya harap dapat share. Saya rasa line saya ni ada sedikit permasalahan ni rasanya. Fulan, Warung Kurap-Kurap, apa khabar saudara? Saudara Samsudin Abdul Ahmad, Hafiz Wan, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya punya line Instagram nampaknya ada bermasalah. Tak tahu anak saya pun tak datang. Apa khabar Saudara Azmi? Newcastle, line clear. Terima kasih. Aminah Jaafar, Fakri Sani, Mansayur dan teman-teman yang lain. Saya harus memberi pencerahan terlebih dahulu tentang kedudukan COVID-19. Hari ini tanggal 30 Jun, hari Rabu saya jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona hari ini adalah 6,276. Semalam 6,437, ada sedikit pengurangan. Jadi jumlah keseluruhan sudah 751,979 warga yang dijangkiti oleh virus corona dengan mengundang 62 kematian. Jumlah kematian keseluruhannya adalah 5,170. Saudara Hamizan, Saudara Roslan, Abdul Samad, Jai Putra, apa khabar Jai? Di Perlis nampak gayanya tak ada pula sifar. Hari ini ada peningkatan 5 orang dijangkiti virus corona. Di Kedah turun, semalam 284, hari ini 226. Tapi di Pulau Pinang ada sedikit peningkatan, 131. Semalam 115. Cuma di Perak ada sedikit penurunan, semalam 184, hari ini 137. Di Selangor nampak gayanya ada peningkatan yang begitu tinggi. Sebab semalam 2,299, hari ini 2,836. Dan begitu juga di Wilayah Persekutuan. Walaupun ada kelegaan, tapi tak begitu cantik. Kerana semalam 1,361, hari ini di wilayah Persekutuan 625. Di Putrajaya susut, semalam 32, hari ini 11. Begitu juga Negeri Sembilan juga susut, tetapi tidak begitu banyak susutnya. Sebab semalam 700, hari ini 644. Di Melaka juga susut, semalam 252, hari ini 223. Di Johor ada peningkatan sedikit, semalam 271, hari ini 299. Saya mengharapkan warga Johor berhati-hati sebab saya lihat trendnya ada peningkatan. Sebab 3 hari dulu dia dah susut 243, semalam dia naik 271, hari ini meningkat lagi 299. Jadi berusahalah untuk kita menjaga kebersihan diri, menjarakkan penjarakan sosial, dan juga kalau boleh duduk di rumah lah. Di Pahang ada susut sedikit saja. Semalam 250, hari ini 210. Di Terengganu alhamdulillah dua angkanya susut lagi. Semalam 21, hari ini 20. Dah 2 hari berturut-turut susut. Semoga Terengganu kekal angka 2 angka dan mudah-mudahan ada single digit dan teruslah sifar. Kita mendoakan warga Terengganu bebas daripada virus corona. Di Kelantan, nampak gayanya di Kelantan ni trendnya macam ada peningkatan. Sebab 2 hari lepas 101, semalam dia naik 131, hari ini dia naik lagi 159. Jadi warga Kelantan berhati-hati.
Itu saya melihat dari segi trendnya. Begitu juga di Sabah. Rusnin semalam 178 dah cantik dia turun. Tapi hari ini dia naik balik 242. Begitu juga di Labuan 117, hari ini 132. Dan di Sarawak juga ada peningkatan. Semalam dia susut sedikit 242, hari ini 376. Itulah laporan keseluruhan di seluruh negara, kedudukan. Saya Mokhtar, suara slow sikit. Tak tahulah saya macam mana saya nak buat ni. Ni saya punya Instagram ada problem ni, tak boleh nak masuk dan tiba-tiba dia terhenti. Aduh, anak-anak pula tak ada keliling saya ni. Baik saudara, saya mendapat laporan bahawa Selangor memberi peruntukan sejumlah 200 juta ringgit untuk membeli vaksin COVID-19. Kerana menurut Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, lebih 200 juta akan diperuntukkan dalam pembelian kira-kira 2 juta dos vaksin untuk memberi manfaat kepada sejuta penerima di Selangor. Peruntukan kewangan itu masing-masing melibatkan 100 juta daripada kerajaan negeri dan selebihnya 120 juta lagi daripada Silgate Corporation dan Selangor Health Care, Selcare. Ini bermakna, kata Datuk Menteri Besar, tak ada halangan kepada kerajaan negeri untuk membeli dan mengaturkan pelarasan dengan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan CITF supaya data dan maklumat mereka yang telah divaksin atau tidak untuk tujuan koordinasi. Jadi saya melihat kalau Selangor membeli, terpaksa mengeluarkan belanja 200 juta, persoalannya bagaimana dengan vaksin yang sepatutnya diberi percuma kepada seluruh rakyat. Ini yang saya petikaikan saban malam. Katanya percuma. Sebab wang sejumlah 3 bilion, setiap hari saya bercakap 3 bilion diambil daripada kantung negara untuk membeli vaksin. Tapi tiba-tiba Selangor terpaksa membeli pula. Jadi bagaimana kedudukannya? Begitu juga dengan apa yang selalu kita bicarakan, negara-negara luar turut membantu. Daripada Arab Saudi, daripada European Union, daripada negara China, daripada Amerika. Mereka juga turut membantu memberi derma berupa vaksin. Dan semalam Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri pula mengatakan tambahan 400 juta lagi. Jadi kita tak fahamlah keadaan begini. Saya tidak faham kenapa memerlukan lagi tambahan kewangan. Sebab dalam keadaan sekarang ni kita begitu tenatlah dari aspek kewangan negara. Ini masalah saudara ya. Dan keseluruhannya untuk laporan hari ini juga bulan ini, hari ini penutup bulan Jun, keseluruhan mereka yang dijangkiti virus corona adalah 178,722 mengatasi bulan lalu iaitu bulan Mei 163,644. Artinya ini adalah bulan tertinggi jangkitan virus corona merebak di seluruh negara. Jadi saya mengharapkan agar warga sentiasa berhati-hati. Saudara, baik. Itu tentang virus corona. Kita masuk sedikit tentang tazkirah singkat. Maka benarlah kata baginda Rasulullah SAW, suatu saat nanti umatku akan terhalang untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Dan inilah zamannya yang sedang kita lalui, saudara. Oleh itu teman, lupakanlah sebentar asbab wabak atau SOP. Sesekali pandang realiti bahawa kita sedang melalui akhir zaman yang makin sukar dan semakin rumit. Jadi nak buat baik pun susah. Nak beribadah juga makin payah. Fitnah tak usah cerita lah. Siang malam terjadi. Nak solat di masjid juga boleh menimbulkan fitnah. Nak buat haji dan umrah makin payah. Nak ziarah jiran sebelah rumah pun kena fikir berkali-kali. Jadi takut tak sudah-sudah. Jadi kita diburu oleh ketakutan. Takut dijangkiti, takut kena compound, takut kena fitnah. Buat itu, buat ini, semua kena fitnah. Jadi segala-galanya sukar belaka. Jadi oleh itu teman, dalam keadaan begini, kita harus berjaga diri dan sentiasalah kita berwaspada pada tingkah laku kita dan jangan lupa tikar sembahyang. Jangan lupa kita bersama-sama untuk tunduk terhadap keesaan ilahi. Ya, itu tazkirah pendek saya hari ini. Mutiara kata kita hari ini, dalam hidup ini jangan lupa
Jangan mudah lupa punca air yang kita minum hari-hari, janganlah diracun punca itu. Kerana kita juga akan minumnya satu hari nanti. Jadi kalau kita meracuni air itu, maka kita juga yang akan terkena. Jangan lupa asal-usul kita. Jangan lupa macam mana punca kita naik. Dan kita naik kerana parti politiklah tempat kita menaikkan nama kita. Itu sekadar kata peringatan saya petikkan daripada yang dilafazkan oleh Timbalan Presiden UMNO, Dato' Muhammad Hassan. Saudara, salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 yang masih berada dalam keadaan 1,000 tanda tanya, saudara ya. Dan kalau kita berbelanja tanpa had, negara kita akan muflis. Saya harus memberi peringatan ini sentiasa. Orang tak suka pun saya bagi peringatan juga. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah agak lucu sikit. Bila Perdana Menteri kena cirit-birit. Baik, sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang berlaku pagi tadi, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Saya suka pantun Pak Nazil ni. Ada orang bertanya dengan saya, siapa Pak Nazil ini? Beliau adalah sahabat lama saya. Waktu saya di zaman penerbitan akhbar-akhbar tabloid dulu. Beliau sering menghantar kiriman berupa cerpen dan sebagainya. Jadi saya lihat beliau begitu aktif dalam pantun. Jadi saya suka pantun-pantun Pak Nazil ni. Bahasanya indah, mudah dipahami dan sindirannya cukup tajam. Kata Pak Nazil, goreng kacang kelisa, lemak ikan tertuka. Jika gila kuasa, tiada siapa suka. Kalau siapa ni gila sangat berkuasa, nak berkuasa dengan akhirnya kita dibenci oleh orang. Kata Pak Nazir lagi, bapa nama Fadil, anak nama Osman. Berkuasa biar adil, baru negara aman. Ini guidance ataupun satu unjuran pandangan daripada orang lama macam Pak Nazir. Dia kata kalau bila berkuasa tu kita biarlah adil. Barulah negara kita aman ya. Saya ingin memberi peringatan kepada sesiapa sahaja yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca ataupun suntingan tersebut. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen dan melakukan suntingan. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen-komen yang ditulis di sini. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Ya saudara, dan kita boleh berinteraksi. Ingatlah, ruangan ini adalah ruangan pencerahan yang mencakupi aspek berita semasa dan politik. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan kalau boleh, gunakanlah bahasa yang baik, yang molek-molek, yang melambangkan bahawa kita adalah bangsa cinta damai, bangsa yang harmonis. Kita hidup dalam sebuah negara yang cukup makmur, yang cukup harmonis, pelbagai kaum. Tidak ada di dunia ini, saudara. Saya dah pergi merantau ke seluruh dunia. Tak ada negara seperti negara kita ini di mana kepelbagaian kaum boleh hidup aman bahagia. Masing-masing mencipta kebahagiaan hidup, kemakmuran, yang nak kaya-kaya raya. Cuma yang hairannya, selalu saya katakan, negara kita mempunyai hasil yang tinggi. Tetapi malangnya, keberhasilan itu tidak dapat dirasai oleh seluruhnya. Kerana masih lagi dalam negara yang sedikit rakyatnya. Kita bukan ramai, 32 juta saja. Hasil negara berbilion-bilion, triliun ya. Tapi tidak dapat dinikmati sepenuhnya. Ini yang perlu kita santuni, saudara ya. Baik, saudara. Dan satu berita yang menggembirakan di Perlis, saudara. Ini dia bila kita membuat pencerahan, kita atas tu mesti apa-apa saja yang berlaku di istana, arahan istana dan sebagainya mesti didahulukan. Jadi saya masih lagi memegang etika itu. Jangan letakkan berita-berita istana ini di bawah sekali. Saya pun tengok juga kadang-kadang media massa kita ni. Saya nak mengkritik juga sebab mereka kadang-kadang berita berhubung dengan Raja-Raja Melayu ni, berita nombor 5, nombor 6. Orang politik lebih utama pula. Ya, saudara. Di Perlis, hari ini Kerajaan Perlis membenarkan aktiviti solat jemaah
di masjid seluruh negeri bermulai besok. Jadi, ekoran penularan kes COVID-19 yang semakin menurun dan terkawal. Jadi, Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, aktiviti imarah masjid bagaimanapun tertakluk dengan kapasiti maksimum mengikut saiz sesebuah masjid. Kebenaran ini hanya terpakai di masjid di seluruh negeri Perlis sahaja, manakala sebarang aktiviti di surau masih kekal ditangguhkan. Jadi kehadiran jemaah di masjid dibolehkan dengan kapasiti maksimum mengikut saiz masjid bermula daripada solat subuh. Solat subuh pagi Kang, orang Perlis. Pak Nazil, subuh Kang bolehlah pergi ke masjid. Bermula subuh 1 Julai sehingga tempoh baru arahan terkini yang mungkin dikeluarkan. Keputusan sedemikian adalah selepas mendapat perkenan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullah berdasarkan situasi semasa penularan COVID di Perlis yang dilihat kian terkawal serta pematuhan prosedur operasi standard sedia ada oleh masyarakat. Jadi tutah bangin itu dilaporkan oleh Akhbar Islam Malaysia pada 30 Jun hari ini. Baginda yang juga yang di-Ketua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis bertitah jemaah yang hadir hendaklah sentiasa patuh SOP keselamatan dan kesihatan, antaranya dengan memakai pelitup. Titah baginda lagi, jemaah juga hendaklah terdiri dari kalangan anak-anak karya yang berusia antara 12 hingga 59 tahun. Dan bagi individu yang berusia 60 tahun ke atas adalah dibenarkan dengan syarat telah lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Tahniah orang Perlis kerana bolehlah pergi ke masjid. Artinya hari Jumaat ni bolehlah sembahyang solat Jumaat di negeri Perlis saja. Ini untuk negeri Perlis saja ya, negeri-negeri lain tak boleh lagi. Sebab itu saudara, saya sebenarnya pagi-pagi lagi dah terima berita orang ni bunuh diri, berita orang rakyat susah. Jadi sepatutnya kita jangan pandang remeh tentang harapan dan keluhan rakyat. Sebab itu kita minta supaya pimpinan kerajaan segerakan bantuan, permudahkan bantuan-bantuan yang perlu diberi kepada rakyat. Dan paling penting, perbanyakkan lokasi bakul-bakul makanan. Jadi kalau boleh segerakanlah berikan air sinar, air lestari, air harapan, air citra, semua. Jadi semua pejabat adun dan ahli parlimen sepatutnya beroperasi 24 jam untuk membantu rakyat untuk menghantar lokasi bakul makanan dan keperluan-keperluan rakyat. Dan khabarnya bahawa setiap ahli parlimen memperolehi peruntukan daripada kerajaan sejumlah RM300,000. Gunakanlah wang tersebut untuk pembelian makanan melalui program bakul makanan. Jadi, dan ahli-ahli parlimen boleh turun. Sebenarnya boleh menyantuni rakyat. Inilah masanya, saudara. Jadi, kita tak maulah bila kita dengar menteri tak makan ataupun tak cukup makan. Memanglah menteri kebanyakannya tak cukup makanan. Bukan tak cukup makanan. Mereka tak makan kerana nak jaga badan. Tapi rakyat tak ada makanan, nak makan. Ini masalah dia. Tapi mereka tunjuklah makan Maggi dan sebagainya. Merapu. Saya juga mendapat laporan bahawa sehingga saat ini sejumlah 1,500 kedai mamak bungkus. Bukan makanan bungkus, saudara. Lingkup. Tak beroperasi, tutup. Habis. Tempat nak minum teh tarik pun dah tak ada dah. Sebanyak 1,500 kedai mamak bungkus. Kerana sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac tahun 2020, sejumlah 1,500 kedai mamak di seluruh negara terpaksa gulung tikar. Setelah mencatatkan jumlah kerugian terkumpul lebih 1 bilion. Besarnya rupanya kedai mamak ni. 1 bilion jumlah perniagaannya. Menurut Naib Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Saudara Abdul Muqtahi Ibrahim, nasib 12,000 restoran India Muslim lagi atau lebih popular daripada kedai mamak kini diambang penutupan. Susulan daripada 80% jualan harian premis berkenaan merudum setiap hari. Jadi jumlah jualannya sudah jatuh 80%. Semua orang mengetahui bahawa kedai mamak ini adalah tempat premis yang paling diminati. Lebih-lebih lagi kaum lelaki. Malam-malam nak berlonggok, nak berborak. Kedai mamak lah tempatnya. Sambil-sambil order teh tarik dan sebagainya.
Sabar, saudara Afiat Resources. Sabar. Saya saudara, bila saudara minta, saya tak boleh nak jam 1, 2, 3 sebab saya susun satu persatu pencerahan saya. Jadi memang isu malam ini adalah cerita tentang air cirit. Cirit berit. Tapi dia akan sampai waktunya. Dan sekarang ni saya menyantuni tentang untung nasib kedai mamak. Kesian orang. 12,000 restoran rupanya di seluruh negara. Restoran kedai mamak akan gulung tikar. Kerana jumlah jualan yang mereka alami susut 80%. Ini kerana bahawa bila kerajaan atau pimpinan MKM memutuskan hanya boleh beli dan bawa balik. Tambah-tambah lagi ada sekarang ni pengantaran, air panda dan sebagainya daripada restoran yang lain. Jadi terkesanlah kedai mamak. Terpulanglah pada kita mengharapkan agar segeralah PKP ini ditarik supaya bolehlah minum teh tarik. Kita pun dah meleleh helio saudara. Lama tak kena teh tarik. Dah berbulan-bulan rasanya saudara. Dan saudara, sepanjang PKP ini menurut pihak polis sejumlah 16,452 kes pecah rumah. Jenayah begitu tinggi meningkat. Ini bahawa jumlah 16,452 itu direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac hingga 28 Jun hari Isnin yang lalu. Jadi daripada tempoh tersebut seramai 5,518 individu telah ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Ini menurut Pengarah Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan. Dia kata dari jumlah keseluruhan yang diberkas, 3,572 individu yang terjebak dalam jenayah ini adalah mereka yang tidak bekerja. Statistik bagi kesalahan pecah rumah menurun sebanyak 21.2% berbanding tempoh yang sama sebelum PKP, iaitu sebanyak 20,875. Keadaan ini disebabkan kesan pelaksanaan PKP dengan kehadiran pasukan keselamatan dan penguatkuasa menjalankan rondaan. Jadi dapatlah terkawal sedikit. Jadi jenayah pecah rumah pula dilihat sedikit meningkat apabila syarat dilonggarkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Secara berperingkat-peringkat mulai 4 Mei 2020 hingga 10 Jun 2020. Sebanyak 1,167 kes dicatatkan berbanding tempoh yang sama sebelum PKP, itu 1,063. Jadi dalam keadaan begini, warga diingatkan untuk sentiasa memastikan rumah kita berkunci. Walaupun sama ada kita berada dalam rumah ataupun di luar rumah, kunci. Jangan biarkan pintu terdedah. Sama ada kita berada dalam kediaman kita ataupun di luar kediaman, kita mesti peka dengan persekitaran. Sekiranya terdapat individu yang mencurigakan, segeralah berhubung dengan pihak polis. Jangan kita ambil mudah. Sebab itu, saya berkali-kali mengingatkan, pastikan anda menyimpan. Kalau boleh letakkan di mana-mana tempat-tempat yang mudah, iaitu di bawah, kalau rumah 2 tingkat, di atas, di dekat bilik anak-anak kita, iaitu kita menyimpan nombor telefon untuk panggilan kecemasan seperti ambulan, bomber dan balai polis yang berhampiran. Ini mesti, kerana kita tak tahu, malang tak berbau, saudara. Dan hari ini kabarnya saya tak tahulah sejauh mana benda ini berlaku sebab saya duduk rumah tak boleh keluar, saudara. Iaitu bahawa pihak polis sedang memantau tentang adanya tular dalam laman sosial, ada pergerakan, kononnya maka mengadakan demonstrasi, mereka memakai baju putih, pelitup hitam dan sebagainya sebagai unjuk rasa. Tapi bagaimanapun sehingga saat ini menurut polis Bukit Aman, belumlah ada kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Jadi saya mengharapkan warga, memanglah kita rasa amarah, tapi kalau boleh tenangkan fikiran kita. Kita masih ada lagi pimpinan-pimpinan negara yang sedang menyantuni segala permasalahan yang kita hadapi. Bagaimanapun, ini siapa yang beri peringatan ni? Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, polis telah pemengesan sebuah video berdurasi 2 minit 40 saat
yang disebarkan melalui media sosial yang mengajak orang ramai untuk berkumpul di beberapa lokasi. Katanya pada jam 12 tengah hari tadi. Tapi saya tidak dapat laporan selanjutnya. Jadi saya mengingatkan kalau boleh kita ingat negara kita ini ada undang-undang. Sabar. Belum masanya kita meledakkan amarah kita dalam keadaan begini, saudara ya. Dan segala permasalahan itu, Duli Amam Mulia Raja-Raja Melayu, Duli Amam Mulia Tak Agung juga memahami keadaannya. Sebab itu baginda memanggil speaker untuk segera diadakan persidangan dan sebagainya. Jadi kita masih mempunyai raja, tuanku yang menjaga negara kita dengan baik. Ya, saudara? Dalam bercakap tentang polis ini, pihak polis juga menyatakan, ini Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dolah. Dia kata kertas siasatan sudah dibuka dalam menyiasat timbalan speaker Datuk Rashid Kasnon yang ditularkan dalam media sosial semalam, yang saya nyatakan semalam mengadakan perkelahan bersama orang dia di Batu Pahat sambil makan durian. Di perkara ini memanglah telah menimbulkan kemarahan warga netizen. Jadi pihak polis setelah membuka siasatan. Bagaimanapun, walaupun semalam dia kata tidak dan sebagainya, hari ini secara terbuka, Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Rashid Kasnon memohon maaf kepada rakyat atas kejadian tersebut serta mengakui bahawa apa yang saya nyatakan semalam adalah benar. Walaupun ada netizen, Jekom menafikan dan sebagainya. Tapi Tuan Badan sendiri mengakui benar. Kan senang begitu. Kalau buat silap, mengakulah. Minta maaf. Warga kita ni bukanlah satu warga yang tagar sangat. Kita adalah juga budi bicara kita. Dah buat silap. So, lihat. Ya amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Bila dia pergi kedai, lupa nak pakai pelitup. Lupa nak cek dia punya temperature dan sebagainya. Dia merasakan kesalahan. Dia mengaku. Dia pergi balai polis. Dia sendiri. Membayar compound. Jadi kita rasa inilah kepimpinan melalui teladan. Jangan dinafikan apa yang kamu lakukan. Tapi kita lihatlah macam lebay-lebay tak kanan tak kiri itu dia menegakkan benang basah. Sehingga polis terpaksa membuat siasatan. Begitu juga lebay di Kedah. Bila ada ni tak mengaku juga. Tapi akhirnya bila dah siasat dan semua mengaku juga. Sebab itu kalau kita buat silap mengakulah. Dan hari ini kabarnya menurut Ketua Sesi Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali bahawa kaunter perkhidmatan kerajaan akan kembali beroperasi memulai 1 Julai. Saya melihat sudah ada bunga-bunga bahawa kita akan bebas kat sedekat. Katanya perkhidmatan kaunter kerajaan kecualilah kaunter perkhidmatan kesihatan, bala polis dan pintu-pintu masuk antarabangsa yang melibatkan perkastaman, immigration serta kuarantin tidak beroperasi secara fizikal. Jadi katanya keputusan membuka semula kaunter perkhidmatan kerajaan ini di seluruh negara secara fizikal dengan tata cara pengoperasian itu dibuat setelah meneliti keperluan mendesak berdasarkan maklum balas awam. Jadi lembaga asing negeri, pejabatnya dah buka. Kita tak tahulah, tapi bolehlah bertanya bagaimana tentang keperhatian pemuda dan sebagainya. Cuma saya melihat tular pula di laman sosial hari ini. Saudara, berhubung dengan kenaikan pangkat isteri kepada Datuk Adham Baba, Menteri Kesihatan. Itu yang bahagia Datin Seri Hajah Nur Zamani Abdul Hamid sebagai Ketua Pengarah Kementerian Pelajaran Malaysia yang pada warga netizen merasakan adanya elemen pilih kasih. Ini pun satu hal juga. Memanglah kalau suaminya menteri, isteri pula jadi ketua pengarah, seandainya dia pula jadi menteri pendidikan nanti, kan susah. Dan yang menjadi pertikaiannya kerana warga net mempersoalkan bagaimana dalam tempoh 6 dan 7 bulan seseorang penjawat awam boleh menerima kenaikan pangkat sebanyak 2 kali. Daripada Jurusan C naik Jurusan B, daripada Jurusan B naik Jurusan A. Berasaplah Kementerian Majlis ni. Sebab itu rakyat melihat kalau boleh kita tak mahu lagi adanya elemen pilih kasih dan sebagainya. Enough is enough. Saudara, dalam keadaan sekarang ni kita bercakap masuk sedikit lagi tentang moratorium. Semalam saya tengok dan hari ini dalam media sosial apa semua, Menteri Kewangan berdolak-dalik.
Sekejap kata tak ada interest, tak ada apa-apa, tak ada ini apa dia panggil. Dia kata tak ada interest, dia panggil apa? Dalam bahasa Melayu, tak ada faedah. Tak ada faedah berganda dan sebagainya. Kemudian kata terpulanglah pada pihak bank. Jadi satu pengarahan yang tidak telus. Dan sebab saya katakan, with a stroke of pen, arahkan kepada bank negara untuk bagi tahu pada semua bank. Beri moratorium pukal. Mudah, tak payah rakyat nak minta dan sebagainya. Tapi bagi mereka nak bayar, biarkanlah mereka nak bayar hutang mereka. Ini tidak, kerana masih lagi ada permasalahan. Setengah bank mengatakan kalau ada dapat moratorium, dilanjutkan mereka akan disusun semula dia punya hutang. Jadi mungkin dilanjut sampai 24 bulan. Kemudian ada pula dia punya faedahnya. Ini menekan rakyat nanti. Jadi saya harap sebagai Menteri Kewangan, berhati-hatilah dalam buat keputusan. Dan berhati-hati bila bercakap dengan media. Kerana bila dia bercakap dalam sidang media begini. Kemudian dalam beberapa jam kemudian, tarik balik keputusan tu. Buat keputusan begini, peninglah rakyat. Walaupun moratorium itu belum terlaksana lagi. Baru arahan saja. Terima kasih Encik Syak. Faedah itu interest. Ya. Saya kadang-kadang ni dah tua-tua begini saya minta maaf lah. Terlupa juga. Dan yang paling penting sekarang ni, dalam kajian untuk moratorium ni, kita menuntut pihak pimpinan kerajaan juga harus memastikan seluruh kejayaan pajak gadai tidak melerong barang-barang milik pelanggan sepanjang tempoh 6 bulan ini. Sebab pajak gadai ini pula dia ada jeda waktunya. Kalau tak ditebus dalam waktu-waktu tertentu, maka barang itu akan lupus. Sebab pajak gadai cuma ambil 10% ke 20% nilai asal barang yang digadai. Kalau emas misalnya nilainya 1,000, pajak gadai cuma bagi antara 100 ke 200 ringgit. Dan ada tempoh, kena ditebus dalam tempoh 6 bulan. Kalau tak tebus, maka barang yang digadai itu akan lupus. Yang ini, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan kena segera menghantar surat kepada semua pajak gadai bahawa tindakan merampas ataupun melelong barang-barang yang digadaikan tidak boleh dilakukan sepanjang PKP ini berlangsung dan 6 bulan selepas PKP ini ditamatkan. Barulah ada kelegaan sikit. Ini tidak. Sebab rakyat terpaksa bergadai. Ia kena bergolok bergadai. Bila bergadai, mereka tentulah mengharapkan ada sumber pendapatan untuk tebus balik. Jadi keadaan begini, saya tak tahu arahan ke apa ke, pajak gadai Islam ada. Janganlah kalau barang-barang yang digadai itu kalau tak mampu ditebus, jangan gadai. Kita minta jeda waktunya, bahawa katalah barang kemas itu yang telah digadai, tamat dia punya gadaiannya, tempoh mesti ditebus itu dalam tempoh 6 bulan. Okey. Lepas 6 bulan, selepas itu PKP ini pun tamat. Mesti 6 bulan selepas tamat PKP ini, barulah pihak kedai-kedai pajak gadai ini boleh mengambil tindakan. Ini perlu dikaji balik. Kalau tidak nanti saya yakin ramainya rakyat akan menderita. Ini betul lah saudara Harus Zani. Rakyat dah memang pening Datuk. Sebab itu saya memberi pencerahan, di samping itu memberi seruan. Saya mengharapkan kedai-kedai pajak gadai juga mesti mengikut arahan yang diberi oleh pihak Kementerian. Sebab pajak gadai ini kalau tak silap saya dah duduk lesen-lesennya di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Memang sekarang ni banyak kedai-kedai pajak gadai. Jadi jangan pula banyak kedai pajak gadai, maka banyak pula rakyat yang terinaya. Saudara Batu Kota, moratorium kencing rakyat tu. Saya sebab itu saya melihat bahawa dalam keadaan gini, sebab itu saya berseru pada Tengku Zafrul dan Gubernur Bank Negara, hayatilah kehidupan rakyat. Jangan fikirkan soal bank saja, fikirkan soal rakyat. Jadi sekarang ni tengah susah. Keperitan di mana-mana. Rakyat terpaksa bergadai. Soalnya sekarang ini, nak dapat bantuan daripada kerajaan pun kena tunggu sebulan lagi. Jadi pasti akan ada lagi aktiviti rakyat menggadai barang-barangnya. Itulah keadaannya, kita haraplah. Sebab
Sekarang ni amarah rakyat tak terperi lagi. Tengah meledak ni. Jadi berhati-hatilah kita, ya saudara. Jadi sepatutnya kerajaan mempunyai ramai bijak pandai. Sepatutnya kajilah betul-betul. Bila lockdown nak dilakukan, berapa ramai, berapa lama rakyat meliputi pelajar, petani, peniaga kecil besar sehingga kepada politician, berapa lama mereka boleh bertahan. Jadi dalam keadaan begini sepatutnya dikaji dulu. Jangan main-main buat undang saja. Dan saudara juga saya ingin beri pencerahan sedikit saudara ya. Antara persoalan yang mengganggu fikiran orang ramai adalah tekanan apabila mendapat panggilan daripada pihak bank yang menuntut hutang dan mereka menakut-nakutkan kita dengan tindakan mahkamah, lelongan harta dan kebankrapan. Dalam keadaan begini, saudara, relax dulu. Tarik nafas, jangan kelang kabut. Memanglah syaitan ni akan menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan. Jika anda tersepit dari segi kewangan, anda persetankan dulu segala soal masalah bank ni. Jangan layan benda yang akan membuatkan anda lebih tertekan. Kerana proses kebankrapan, ia mengambil masa antara 5 hingga 6 tahun. Turun naik mahkamah, bukan turun mahkamah terus declare saja, tidak. Jadi anda punya masa untuk menyusun strategi dan berusaha untuk membaiki situasi kewangan. Jadi berusahalah. Jadi jangan ambil jalan singkat nak bunuh diri. Jika anda bankrupt sekalipun, saudara, anda tetap bahagia. Kerana ada anak, ada isteri. Anda boleh menjalani kehidupan seperti biasa walaupun ada sekatan-sekatannya. Tapi jika anda mengambil jalan singkat, terjun bangunan yang dihantui oleh syaitan, itu berat. Jangan risau. Jadi eloklah anda pergi berjumpa dengan bank. Kalau betul-betul mereka nak ambil tindakan, berbincang dulu. Kerana setiap kehidupan itu adalah bermakna untuk orang tersayang, saudara. Ya? Jadi saya harap saudara berkongsilah kenyataan saya ini supaya kita faham. Bank ni memang begitu. Dihantar orang, kalau tidak nanti bawa akan dirampas. Maka saya katakan, selagi barangan anda berada dalam kawasan rumah, kalau kereta anda berada dalam kawasan pagar rumah anda, mereka tak boleh nak buka pagar untuk ambil. Tak boleh. Kalau orang mereka yang nak tarik kereta apa semua tu, hubungi pihak polis. Dan proses untuk merampas kenderaan-kenderaan milik anda itu tidak boleh berlaku masa hari cuti umum. Hari Sabtu, hari Ahad, serta waktu malam. Jangan pula dia pandai-pandai ditunggu kita depan gate waktu malam nak ambil kereta. Tak boleh. Dia cuma boleh lakukannya waktu bekerja. Dan anda boleh berhubung dengan pihak bank. Jangan terus serah kunci. Serah kunci, nanyalah saudara. Sebab proses menarik ataupun merampas kenderaan anda itu selalunya mendatangkan kerugian pada anda. Pertama, anda kena bayar kos. Mereka menarik kereta anda ataupun kenderaan anda. Satu. Rasanya antara 300 ke 700 ringgit. Yang kedua, kos storage. Selalunya mereka akan lakukannya pada hari Khamis atau hari Jumaat. Sebab hari Sabtu, hari Ahad dah tak boleh nak berurusan. Jadi dah 2 hari simpanan storage ataupun simpan dalam store milik bank. 1 hari dia cas RM100. Kalau 3 hari RM300. Udahlah kita susah. Jadi saya beri pencerahan ini supaya anda faham. Kalau anda ada kereta, ya kalaulah di rumah anda tak ada pagar, kalau rumah anda ada tiang, letakkan bawah rumah. Mereka tak boleh masuk. Di mana kawasan pekarangan rumah kita tidak boleh sesiapa pun masuk menceroboh. Anda boleh berhubung dengan pihak polis. Ni saudara Yap YB Sinyuk. Aku dah 3 bulan kereta tak bayar, Datuk. Tak apa. Sabar dulu. Bukan saya kata jangan bayar. Tidak. Sekarang ni kadang-kadang bank ni kita kena ajar juga. Tapi kena tahu undang-undang kita. Mereka tak boleh nak tarik kalau kereta berada dalam pekarangan rumah saudara. Motor pun tak mampu nak bayar dah, saudara dan kak. Ini memang semua, bukan saudara, bukan seorang. Sebab itu saya bercakap dengan pegawai bank 2 minggu lepas. Saya kata yang you all nak tarik kereta, buat apa? Nak tarik satu Kuala Lumpur ni, kereta-kereta yang berlanggan dengan anda pinjamannya, saya kata nak buat store satu kampung baru pun tak cukup. Beratus ribu. Jadi janganlah nak tunjuk anda punya cara saja. Ya, saudara. Now kita masuk tentang bila Perdana Menteri kena cirit-birit. Saya sebenarnya saudara pagi tadi, saya bangun lewat. Terus terang, kepala tak sihat sikit. Ini pening-pening sikit. Jadi bangun lewat, lepas solat subuh saya tidur. Lepas tu saya bangun lebih kurang pukul 10, 11.
Biasalah saya buka telefon tengok. Alangkah terperanjatnya saya apabila saya mendapat viral dalam internet, dalam media sosial tentang kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri mengatakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dimasukkan ke hospital. Kita ingatkan sakit apa? Rupanya sakit diarrhea, iaitu sakit cirit-birit. Jadi saya kata, apa punya tur lah pejabat Perdana Menteri ini tentang cirit-birit. Engkau cerita kat rakyat. Carilah pil cikit on. Cari TO panas. Ataupun cari kalau di kampung lu pucuk jambu dan sebagainya. Ini saya melihat ini serta benda tak. Jadi di saat kita bingung dengan pelbagai kenyataan, seorang tarik Kementerian Kewangan dan sebagainya, tiba-tiba ada buat lawak pula. Setara sebenarnya satu cerita yang bukan untuk menarik simpati. Berita ini bukan mendatangkan simpati rakyat pada menteri. Malah, ia menimbulkan polemik yang negatif. Sebab itu, sepatutnya para pegawai yang berada di pejabat Perdana Menteri itu berfikirlah sebelum menyiarkan kenyataan begitu. Cerita Perdana Menteri cerit-berit, takkan akhirnya satu dunia tengok dan kita diketawakan. Saya kadang-kadang bersimpati juga dengan Perdana Menteri. Sudahlah waktu beliau membuat keputusan tempoh hari, saya tengok warga netizen yang melayari ucapan-ucapan atau keputusan beliau tu beribu duk maki hamun. Tiba-tiba bila berita keluar tentang cerit-berit ni bertambah lagi. Ceritanya cuma sakit diarrhea. Tak payahlah keluar kenyataan. Dia selalunya dalam negara-negara tertentu, kalau berita Perdana Menteri masuk hospital ni, Bursa Saham Kuala Lumpur merudum. Bursa saham di negara-negara tersebut, kalau Perdana Menterinya sakit dan terpaksa dia masuk ke hospital, maka bursa saham itu terjejas. Tapi nampak gaya hari ini, bursa saham naik pula. Jadi saya rasalah, belum pernah berlaku lah saudara dalam sejarah negara kita ini. Tentang isu kesihatan Perdana Menteri ini, dah jadi bahan ketawa. Jadi bahan jenaka. Laman media sosial. Saya yakin benda ini juga diperbualkan. Kalaulah dulu boleh buka kedai kopi, kedai mamak, teh tarik ni. Saya ingat cerita Perdana Menteri cirit-birit ni jadi mainan, jadi hashtag yang bukan-bukan. Dan saya tengok, alamak, ada pula lagi. Jadi sekarang ni kerajaan dipimpin oleh pemimpin cirit-birit dan semburit. Ini masalah. Sebab itu sepatutnya mereka yang berada di pejabat Perdana Menteri fikir sebelum mengeluarkan satu kenyataan. Boleh, apalah salahnya ingin mengumumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerima rawatan segera di Hospital Kuala Lumpur. Cukuplah. Ini kau cerita tentang diarrhea. Diarrhea macam orang kampung tak tahu. Semua orang tahulah cerit-berit. Benda tu, Allah, meleleh banyak mana? Berterabur ke? Tak. I really cannot brain lah you all buat kerja macam mana. Memalukan. Jadi malahan apabila saya tengok tu, ketawa lagi saya ada. Ketawa. Sekarang ni bukan simpati, ketawa. Marah ada kata, ini ketulahan lah ni. Ketulahan ataupun kena dolat. Sebab raja-raja Melayu kata sidang parlimen. Dia berdalih dan sebagainya. Parlimen tak sidang. Ini kena dolat ni. Akhirnya, semua datang kepada cerita negatif. Betul lah, saudara Aris Aktif. Cerita kartun lah tu. Memang. Jadi ada yang kata ini sebagai, dan ada pula yang kata ini sebagai hal lah untuk melambat-lambatkan persidangan parlimen. Macam kita kat sekolah dululah, tak buat kerja sekolah, cikgu tanya, kenapa kamu tak buat kerja sekolah? Sakit perut cikgu. Sebab hari ini, sepatutnya pagi ini jam 8 pagi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menghadap dulu Yang Amat Mulia Pertuan Agong. Kerana hari ini mesyuarat kabinet. Beliau akan mempersembahkan pada Agong, macam saya ceritakan dulu. Bahawa ini telah diputuskan. Sekarang ni kita nak bincang hari ini dan sebagainya. Tapi cerita cerit-berit, ini masalahnya. Jadi saya cakap terus terang lah, saya amat bersimpati. Kalau gitu keadaannya, saya kata, saya time lah, berhentilah. Dah kerja dah mengarut cerita benda ni. Tak, saya cakap terus terang, tak ada respon positif. Saya cuba kot. Adalah sedikit, bukan tak ada. Kesian PM. Tapi bawah komen lagi tu,
kena lagi. Lebam saya rela dipanggil, dah cerita bodoh, bingai dan sebagainya. Malulah kita negara kita ni. Sebab itu saya tengok salah satu orang ni, saudara Arifin Nurul. Dia hantar kiriman kepada saya, dia kata, ini saya kod balik apa dia kata Arifin Nurul. Dia kata, aku tak kisahlah kau cirit berit ke, kau sembelit ke, kau susah nak bernapas ke, semua tu perkara biasa bagi aku. Kami rakyat biasa dah alami semua tu. Yang aku fikirkan, macam mana nak cari duit untuk beri makan anak bini aku. Nak beli susu, nak beli pampers anak aku. Gas masak dah nak habis. Motor aku dah masuk 4 bulan tak bayar. Bil elektrik dah berbulan-bulan aku tak tengok. Sewa rumah aku nak masuk 3 bulan tak bayar. Bukan aku tak mau kerja, tapi tak ada siapa nak panggil aku kerja dalam keadaan sekarang. Jadi aku pernah terfikir, Malaysia yang disayangkan ini, kenapa boleh jadi begini? Kerana pemimpin yang gagal dan degil demi nak kekalkan kuasanya. Sudah-sudahlah tu, beri orang lain lah jadi pimpin negara ni. Tak perlulah cerita cirit berit ni dikemukakan dalam media sosial. Itu ceritanya. Sebab itu kita meminta supaya segerakanlah parlimen. Saya mendapat kiriman juga bahawa sebenarnya secara rakyat sekarang ni sedang menangis. Jadi kita harap supaya pimpinan kerajaan mengerti. Kemarin Tan Sri Perdana Menteri dah mengumumkan bahawa perintah pergerakan PKP yang sepatutnya tamat esok. Patutnya kita dah tak adalah PKP. Tapi akan diteruskan pada fasa pertama pelan pemulihan negara. Yang akan dilanjutkan, tak tahulah berapa hari lagi. Jadi retinya masih lagi rakyat terkurung. Bila rakyat terkurung, tak boleh bekerja. Kau bagilah macam mana pun bantuan dan sebagainya, tidak akan menyelesaikan masalah. Okey, betul. Ada makanan. Sebab katanya dah dapat tiap wakil rakyat akan bagi baku makanan. Untuk berapa lama? Baku makanan itu tahan berapa lama? Sewa rumah kena bayar. Ansuran kereta kena bayar. Ansuran motor kena bayar. Belanja kehidupan kena. Kalau lelaki pula itu isap rokok, jawabnya isap rokok daun ajalah. Itu yang bagi yang merokok. Jadi macam mana dengan minuman lain, nak tarik dan sebagainya. Jadi janganlah kehidupan rakyat terkurung. Jadi sepatutnya percepatkanlah proses vaksin ni apa semua tu supaya rakyat dapat dibebaskan. Jangan rakyat terus. Jadi Man Sayur dia kata mungkin minta simpati ikut. Ini soalnya bukan nak minta simpati. Kalau cerita cerit berit ni tak ada timbul, tak timbul simpati ni saudara Man. Tak ada simpati rakyat, menjadi ketawa je. Jadi apa yang menyedihkan sekarang ni, bilangan rakyat yang sudah divaksin setakat 2 hari lalu hanya 68 juta. Daripada jumlah 4,924,334 orang. Iaitu 15.1% yang telah mendapat dos pertama. Dan 1,898,770. Iaitu 58% lengkap dengan 2 dos. Jadi dalam keadaan begini, pelaksanaan vaksinnya tidak memberangsangkan. Jadi dulu kata macam-macam, rakyat tak nak, rakyat degil dan sebagainya. Ini saya haraplah. Saya agak tertarik hati dengan kenyataan bekas speaker. Bekas speaker Tan Sri Muhammad Arif, dia kata untuk parlimen bersidang sebelum tarikh darurat tamat pada 1 Ogos, katanya boleh dan tidak menyalahi mana-mana undang-undang. Kata Tan Sri Arif memetik artikel 150 perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan yang mempertahankan alasannya. Kerana berdasarkan perkataan yang jelas, semangat dan tujuan Perlembagaan Persekutuan, semua peristiaran darurat dan peraturan yang dibuat di bawahnya mesti dibentangkan di Parlimen. Jadi peraturan darurat mesti dibentangkan dan diluluskan di Parlimen. Ini sebenar-benarnya. Tapi yang takut sangat Parlimen bersidang ni, kenapa? Sebab itu saya kata berkali-kali. Kebanyakan anggota jemaah menteri pun tersampuk dengan ketakutan yang dialami oleh Tan Sri Perdana Menteri. Jangan pula kerana bila nak bersidang nanti lebih ramai pula menteri yang cerit berit. Saya rasa lebih ramai nanti sakit perut. Bila dia buka saja parlimen bersidang. Sebab itu kita melihat ada kenyataan daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dah lebay RM20 tu. Sebab saya tengok tajuknya tapi dalaman tidak. Dia kata
bahawa kaedah sidang parlimen yang dijalankan bukan urusan pembangkang. Puh, hebat kenyataan. Itu tajuk, tapi baca dalam tak ada pula. Dia kata kaedah persidangan parlimen belum diputuskan. Sama ada akan berlangsung secara fizikal atau hybrid. Itu kata lebay Menteri Undang-Undang. Bagaimanapun speaker baru mencadangkan kaedah hybrid kepada kerajaan dan katanya kerajaan belum memutuskan parlimen bersidang guna kaedah mana. Jadi parlimen dijangka bersidang akhir Ogos. Dia masih lagi mengatakan bahawa parlimen dijangka bersidang akhir Ogos atau awal September sebagaimana kenyataan yang dikeluarkan oleh speaker semalam katanya. Sementara itu, beliau berkata mengikut undang-undang, notis untuk persidangan parlimen akan dibuat selepas tamat ordinan darurat. Itu 28 hari sebelum parlimen bersidang. Ini yang saya katakan, mereka kadang-kadang memberi kepelbagaian pandangan. Sedangkan Duli Ahmad Mulia, Raja-Raja Melayu, Tuanku Agong minta segera. Kalau segera, sekarang patutnya minggu ni dah boleh keluar dah. Sebab itu, Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan dia bagi tempoh 14 hari. Dan sekarang ni timbul pula satu polemik yang mengatakan kalaulah dalam tempoh 14 hari itu UMNO mengarahkan ahli-ahli parlimennya dan juga ahli menteri-menterinya tarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Tak perlulah parlimen bersidang. Itu pun salah juga. Parlimen berjalan, mereka sebagai ahli parlimen. Cuma saya akan bertanya apakah keabsahan mereka sebagai ahli parlimen juga boleh dipertikaikan. Sebab tempoh parlimen itu sudah terbubar. Bermula 1 Julai. Kalau mengikut perlembagaan. Okeylah kita katakan boleh lagi lah. Mungkin kerana beralasan darurat apa semua tu, boleh parlimen bersidang. Tapi tak semestinya parlimen bersidang itu mesti ada Perdana Menteri, mesti ada menteri. Tak. Terpulanglah persidangan parlimen untuk menentukan sama ada nak membentuk kerajaan atau menyerahkan kembali kuasa kepada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong sama ada nak membentuk kerajaan baru ataupun untuk membubarkan parlimen secara sepenuhnya supaya dalam tempoh 60 hari maka diadakan pilihan raya umum. Kalau Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong merasakan keadaan masih tak sesuai lagi, maka boleh dibentuk, boleh ditubuhkan sebuah kerajaan sementara. Dan baginda boleh melantik sesiapa saja untuk menjadi Perdana Menteri sementara. Ini kena jelas. Tapi parlimen kena bersidang. Sebab banyak persoalan yang telah dilakukan oleh kalangan ahli-ahli kabinet ataupun kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin yang banyak menimbulkan persoalan. Kerana tidak ada semak dan imbang daripada penggunaan wang negara. Satu. Yang kedua, tentang proklamasi darurat tidak diluluskan oleh parlimen. Kalau mengikut perlembagaan, mesti diluluskan oleh parlimen. Iaitu dua-dua dewan. Itu presiden yang kita lakukan dulu. Masa tahun 1969, kemudian 1971, kemudian 1974. Bila nak wujudkan proklamasi darurat, maka mesti dibawa ke parlimen. Malahan darurat ekonomi pun, Tun Dr. Mahathir dulu, tak silap saya, 1994 rasanya. Beliau terpaksa bawa ke parlimen, mengumumkan bahawa negara berada dalam keadaan darurat ekonomi. Maka kerana itu, diminta agar parlimen meluluskan peruntukan sebanyak 40 bilion ringgit untuk diguna pakai bagi menyelamatkan syarikat-syarikat yang akan muflis, termasuklah bank-bank. Jangan lupa benda begitu. Jadi prosedur ini kena ikut. Jangan buat, kalau gitu salah lah. UMNO ni minta supaya ahli-ahlinya tarik diri. Tarik diri satu hal. Kita tak mau duduk lagi dengan keadaan Perdana Menteri yang sebegini. Tarik aja. Apa masalahnya yang kamu nak pertikaikan bahawa keputusan Datuk Zahid ni salah? Pasal apa? Itu satu tindakan keputusan Biro Politik UMNO yang perlu dilaksanakan dalam tempoh 14 hari. Like it or not, suka tak suka. Dan waktu itulah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong boleh menubuhkan kerajaan sementara. Baginda nak lantik siapa pun tidak boleh dipertikaikan. Kerana kerajaan ini kerajaan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Dulu kita punya surat-surat, saya cakap berkali-kali, dulu urusan resmi negara ditulis urusan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekarang dah tukar urusan kerajaan. Sebenarnya urusan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Terpulanglah baginda lantik siapa pun. Bukan tak ada pemimpin lain.
Kalau lantik pemimpin lain tak adalah kot cerita Perdana Menteri masuk hospital cirit-berit ni. Ini saya cakap terus terang. Dan kita ada, bagi saya lah, yang bersih. Saudara jangan marah dengan saya. Yang sentiasa yang saya begitu yakin boleh mentadbir dengan baik, yang Bapak Mulia Tengku Razili Hamzah. Tentulah beliau juga disenangi oleh rakyat, bukan Melayu. Masyarakat keturunan Cina, keturunan India, parti-parti pembangkang pun tak ada masalah dengan beliau. Ini tak ada masalah bagi saya. Cuma mereka mengatakan macam-macam lah bagi orang tak puas hati. Cuma sekarang ni, saudara, saya melihat dalam suasana begini, kita tak boleh lagi meminta atas kehendak kita. Kalau nak kita siapa-siapa saja, kalau anda nakkan Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, mesti diselesaikan masalah di mahkamah. Kalau nakkan UMNO, Datuk Zahid boleh jadi Perdana Menteri, tak ada masalah. Sebab beliau belum dibuktikan bersalah. Kalau tak juga wakil UMNO, maka pilihan raya lah. Kalau nakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, pastikan Parti Keadilan memenangi majoriti. Nakkan PAS, pastikan wakil daripada PAS mendapat majoriti. Pastikan lebay-lebay semua tu dapat terpilih semula jadi wakil rakyat, buat tambahan kerusi. Kalau nakkan pula Brother Mat Sabu jadi Perdana Menteri, pastikan wakil-wakil amanah menang. Ini dunia, ini adalah proses demokrasi. Cuma bila parlimen bersidang, soal ada tak ada kerajaan soal lain. Saya tidak nampak ada keperluan benda begitu. Minta maaf lah, sepengetahuan saya. Segala-galanya terpulang pada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Jadi saudara Mazam Ramli, semoga PM cepat sembuh. Jangan sampai hujung tahun baru sembuh cirit-berit tu. Saya fikir ini di sinilah saya hairan ya. Saya hairan sebenarnya mereka yang berada di anjung kuasa, mereka yang mentadbir parlimen, mereka yang mentadbir kerajaan kadang-kadang bercanggah dengan prinsip asas kita, the separation of power. Berkali-kali saya katakan. Negara kita ini atasnya Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Di bawah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong ada kumpulan eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian ada pula legislatif, iaitu Parlimen dan Dewan Negara serta Dewan-Dewan Undangan Negeri. 3, ada judiciary, iaitu mahkamah yang diketuai oleh seorang ketua hakim. Tiga-tiga ini duduk di bawah Agong dan mereka tidak boleh saling campur-mencampuri. Saya hairan kenapa pula speaker nak tanya Perdana Menteri. Saya hairan kenapa menteri di Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa kena dapat date daripada Perdana Menteri. Saya rasa ini bukan satu kemestian. Pandangan saya. Mungkin saya silap, tetapi pandangan saya secara logikanya, bila berlaku separation of power, masing-masinglah buat dia punya tugas. Ini tentang legislatif, House of Parliament, Dewan Undangan Negeri, Dewan Parlimen, Dewan Dewan Rakyat, Dewan Negara. Itu keputusan speaker lah. Nak tanya orang ni pula macam mana? Mereka tidak boleh menguasai. Cuma saya katakan, urusan itu, urusan pentadbiran, bolehlah bertanya. Kerana wakil-wakil rakyat akan menghantar soalan-soalan kepada menteri-menteri. Hantarlah. Itu urusanlah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tapi menentukan tarikh persidangan Dewan Rakyat terpulang pada speaker. Itu House. Saudara-saudara mungkin lupa. Kalau dekat dalam parlimen, bila parlimen bersidang, Perdana Menteri sedang berucap pun, speaker boleh cakap, Yang Amat Berhormat, berhenti dulu. Dan Perdana Menteri kena berhenti. It is the power of the speaker. Itu dalam Dewan Rakyat waktu sedang bersidang. Katalah sedang bersidang. Perdana Menteri pula melalut lah. Yang Berhormat, nanti dulu. Dia boleh menghentikan ucapan Perdana Menteri. Itu kuasa dia. Ada standing order. Dia bukan tertakluk pada, kerana dia Perdana Menteri, speaker pun kena ikut. Tak boleh. Sebab jawatan speaker ini bukan dilantik oleh Perdana Menteri. Jawatan speaker dilantik oleh kalangan ahli Dewan Rakyat. Jangan lupa, waktu itu hari, waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, ada usul menyingkirkan Tan Sri Arif. Maka ahli-ahli parlimen semuanya buat undi. Kalah. Maka kalahlah Tan Sri Arif. Tak adalah jadi speaker. Maka dilantik Datuk Azhar. Dan ada undian.
Undian itu bukan daripada orang luar. Undian di kalangan ahli Dewan Rakyat, ahli Parlimen. Jadi ahli Parlimen yang menentukan speaker. Jadi speaker tertakluk kepada ahli Parlimen. Dia tak tertakluk pada sesiapa. Dan dia memegang satu saja yang selalu katakan buku biru tu. It is standing order. Ini tiba-tiba saya bila tengok baca kenyataan, saya kata, alah menyampah, saya kata. Kenapalah mereka cuba mengabui, tidak menceritakan benar. Sepatutnya dalam mereka mempertikaikan tentang kuasa agung, kuasa parlimen, kuasa eksekutif sebagainya, mereka harus menjelaskan bagaimana negara ini ditadbir dengan pembahagian kuasa yang jelas. The separation of power between executive, legislative and judiciary duduk di bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Saya bagi pencerahan lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Rehatkan fikiran anda. Terima kasih.